Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk hari ini saya akan menerangkan sedikit berkenaan dengan lukisan pendawaian elektrik. Okey. Seperti mana kita maklum minggu lepas kita belajar litar jujukan. So, untuk bab 3 ini, bab pendawaian litar elektrik ni, ya. ah, Pertamanya, sebelum kita melukis, kita perlu merancang kerja-kerja pendawaian kita. Saya dah terangkan saya dah terangkan dan tegaskan benda ini pada sesi yang lepas, iaitu kita kena rancang dahulu kerja-kerja pendawaian kita. Okey, bukan bermaksud kita masuk sesuatu tapak, kemudian kita terus buat pendawaian berdasarkan kehendak pengguna ataupun kehendak kita sendiri. So, rancang ni maksudnya daripada mana kita nak letak beban, laluan kabel kat mana, kita nak kena tahu punca kuasa, punca DB kita tu di mana dan pendawai ataupun kontraktor kita ni hendaklah merancang guna pasti kerja yang hendak dilakukan supaya hasil kemas teratur. Okey, sebelum kita pergi ke lukisan, benda ni kita kena tahu dahulu ya. Benda ni kita kena tahu dahulu. Pertama, kita kena buat lawatan tapak. Kedua, kita kena kenal pasti keperluan dan beban pengguna. Keperluan beban pengguna, berapa beban yang pengguna nak pakai. Kita nak pakai 3 fasa ke? Kita nak pakai 1 fasa ke? Kita nak pakai 3 fasa tapi fasa merah je ke? Ataupun kita nak kena pakai ketiga-tiga fasa. Okey, kemudian kita kena kira permintaan beban tertinggi. Okey. Ketiga, kita mengemukakan plan dan lukisan dan spesifikasi kepada pemegang lesen ataupun pihak berkuasa bekalan, iaitu pihak TMB lah. Okey. Kemudian, seterusnya kita kena kira permintaan beban tertinggi. Anggaran permintaan beban tertinggi adalah bertujuan untuk nak tentukan spek apa, spesifikasi kelengkapan tu, macam spesifikasi apakah yang sesuai pada sesuatu situasi ataupun sesuatu bangunan kita ni. Spek apa yang sesuai? Maknanya kalau bilik berkeluasan 10 kali 10 kaki, 10 kaki kali 10 kaki, tak perlulah kita nak pakai aircon yang berkuasa 3 horsepower. Cukup sekadar aircon berkuasa 1 horsepower ataupun 1.5. Ya. So, untuk nak tentukan jumlah beban-beban ni, kita kena kira secara manual ataupun kita ada softwarenya. Okey, sekarang mostly ada apps dan software untuk kira beban-beban pengguna. Maknanya kita masukkan nilaian-nilaian kuasa bagi sesuatu peralatan ataupun beban, kemudian apps tu akan kira. Ataupun kita boleh kira manual. Anggaran beban tertinggi adalah bertujuan nak tentukan spesifikasi kelengkapan pendawaian seperti kabel. Kita tahu dia membawa sebilangan kuasa. So, kita ni sebagai pendawai ataupun kontraktor ataupun engineer, kita kena tentukan kabel apa yang sesuai digunakan untuk pendawaian tersebut. Aksesori. Selain kabel, kita ada aksesori. Aksesori apa lagi yang nak pakai? Maknanya kalau dicontoh di bahagian corner-corner, kita kena pakai, ini berkaitan dengan subjek awak yang 2202 iaitu pendawaian domestik. Contoh, di bahagian yang berlengkung. Kita ada pilihan sama ada kita nak bending kita punya PVC ataupun kita nak pakai apa? L. L yang sudut tu. So kita ada dua pilihan di situ. Okey, kalau ikut piawaian MS IEC 6036 klausa 311, kiraan permintaan tertinggi bagi setiap litar dilakukan. Tujuan dia nak pastikan reka bentuk. Inilah yang kita gunakan dalam kita punya lukisan geometri ni. Nak pastikan reka bentuk. Kemudian perpasangan yang ekonomi. Kita nak rendahkan modal pengeluar tu. Kita nak rendahkan. Maknanya yang paling murah. Tapi berkualiti. Kemudian berdaya harap. Maknanya boleh harap. Maknanya kita buat tu betul dan tak salah dalam had susut voltan yang dibenarkan. Faktor kepelbagaian ni dalam kita gunakan dalam nak tentukan permintaan tertinggi. Faktor kepelbagaian ni lah yang kita kira beban
bagi setiap peralatan elektrik kita ataupun beban kita. Okey, baik. Okey, dalam kita nak melukis plan. Lukisan dan spek, Peraturan 65 digunakan, Peraturan Elektrik 1994 menyatakan kelayakan pendawai menggunakan plan adalah seperti berikut. Pendawai sekatan satu fasa, maknanya voltan rendah. Voltan dia sehingga 63 ampere saja. So, sebab tu bila kita buat pendawaian, dB kita tu maksimum 63. Maksimum untuk satu fasa adalah 63. Manakala pendawaian untuk 3 fasa voltan rendah pun sama, 63 ampere. 60 hingga 63 ampere ni cukup untuk kita buat satu fasa ataupun rumah kediaman. Melainkan rumah kediaman awak berstatus sangat mewah, ada 3 ke 4 tingkat kan. Itu bebannya, kiraannya lain. So bila kiraan beban lain, makanya peralatan ataupun aksesori yang digunakan tu berbeza. Dan juga kita punya lukisan pun ada sedikit perbezaan. Okey, kemudian punca sambungan elektrik dibekalkan menggunakan berdasarkan jumlah permintaan beban maksimum. Maksud beban maksimum ni, semua lampu, semua kipas, semua beban, semua soket dinyalakan serentak. Jadinya kita kira keseluruhan yang kita nyalakan serentak tu berapa jumlahnya. Jikalau melebihi 63 ampere, terpaksalah kita ubah pendawaian kita kepada 3 fasa kan. Kalau bawah 63 ampere, masih lagi dikira satu fasa. Namun ini dia bukan bermaksud kalau jumlah voltan bawah 63 tak boleh pakai 3 fasa. Masih boleh pakai 3 fasa, namun kurang efektif dan kesannya hampir tiada. Baik. Okay, ini tadi. Okey, ini adalah apa yang kita kena buat. Apa yang kita kena buat di sini. Pendawaian elektrik menggunakan satu fasa. Okey, contoh di sini. Contoh di sini adalah unit perpotong penghubung neutral. Unit perpotong ni cut off dan juga neutral link daripada TNB. Okey, baik. Kemudian kita akan masuk meter. Okey, saya pasti awak semua dah ada pengalaman untuk buat projek. Sebab ini dia berkait rapat antara projek yang kita buat di pendawaian domestik dan juga di lukisan ni. Sebab tu sebelum buat pendawaian domestik, saya akan minta lukisan dahulu. Yang dibuat itu adalah lukisan pendawaian. So sekarang kita belajar apa yang kena ada pada lukisan geometri. Switch utama iaitu main switch. Seperti biasa saya bagi tahu, switch utama, main switch dalam aplikasi. Sekarang untuk teori, kita tulis switch utama. Sebab sememangnya boleh pakai switch utama. Perlu pakai switch utama. Jikalau tak ada switch utama, kita boleh pakai double pole MCB ataupun juga isolator, pengasing. Isolator tu pengasing. Isolate. Dia pengasing. Okey. Switch utama kita ada 40 ampere dan juga 63 ampere. Yang disambung terus kepada fuse perpotong dan juga SPD. SPD ni kita boleh surge protecting device namanya. Surge SURGE protecting device. Kemudian kita ada dekat sini PAB 40 ampere dan dia hubung terus kepada ni pelantik arus baki pelantik arus baki 40 ataupun 60. Okey, dia boleh terus sambung kepada 6 ampere. Maknanya dekat sini kita ada 2 kali 1.5
Okey, kita ada 2 kali 1.5 PVC. Maknanya kabel yang kita pakai itu adalah bersaiz 1.5. Automatik kita tahu bahawasanya di situ sama ada lampu ataupun kipas sahaja. Okey, kemudian di MCB kedua juga kita gunakan 6 ampere. Sama ada 6 ataupun 10 ampere, ia adalah membawa kepada litar cahaya. Litar cahaya. Litar cahaya ni lampu dan kipas. So di sini sepatutnya kita boleh pakai hanya satu MCB. Jika awak perasan dekat sini, awak boleh tengok dekat sini 6 ampere, 6 ampere dan 6 ampere. MCB-nya. Okey, di sini MCB-nya adalah 6, 6 dan 6. Jumlah total untuk lampu kipas dan loceng adalah 2. Namun, di sini kita terpaksa pecahkannya. Sebabnya ada di bawah. Okey, seterusnya kita ada 20 ampere iaitu penghawa dingin split unit. Maksudnya di bawah 3 horsepower. Maknanya split unit di sini bukan yang bersambung, maknanya ada 2 aircon yang berbeza, dia bukan pakai satu hose yang panjang tu. Dia split unit dia. Okey. Kabel yang dipakai adalah 2.5 mm. 2.5 mm. Kemudian kita ada 20 ampere. Pemanas air dan suis decay kita pakai 4 mm. Kalau pemanas air sepatutnya kita pakai 4 mm. Namun jangan kita senang terpengaruh. Ada yang minta kita pakai 2.5 cukup. Memang cukup, namun perlu diingat pemanas air dia membawa kuasa yang besar. Seperti saya pernah bagi tahu dulu antara yang menggunakan kuasa besar, kita nak kenal pasti alatan tu adalah satu yang menggunakan sejuk dan panas. Ada elemen sejuk, ada elemen panas, automatik dia punya kuasa digunakan adalah tinggi. Okey, kemudian sebab itulah kita pakai dia 4 mm, bukan pakai 2.5. Okey, dan juga kita ada satu dekat sini simpanan berkadaran 20 ampere. MCB 20 ampere. So lagi sekali saya terang. Bila kita dapat litar ni, kita dapat lukisan ni, okey, kita boleh tahu. Kita boleh tahu bahawasanya di litar ini kita daripada pihak pembekal iaitu TMB sampailah ke beban iaitu ke lampu, kipas, soket, aircon, loceng, apa benda sekalipun, kita boleh tahu apa yang ada dalam sesebuah premis ni. Sama ada premis kediaman ataupun premis perniagaan. Baik. So, pada pelentik arus baki yang kedua, ini mungkin dia bezakan adalah dari segi penggunaan beban dan penggunaan soket. Sebab soket ni dia boleh berubah bebannya. Seperti soket di rumah kita ataupun di bilik awak, di kediaman awak. Di kediaman kita, setiap soket kadang-kadang kita cas laptop, kadang-kadang kita cas handphone, kadang-kadang kita masak air, kan? Kadang-kadang kita pasang komputer, kadang-kadang kita pasanglah apa sahaja, radio ke TV supaya pada bekalan soket tu, dan kita gunakan peralatan elektronik ataupun peralatan elektrik. So dekat sini dengan menggunakan peranti arus baki yang berkadaran 30 atau 60 ampere. So kita bina 16 ampere. Okey, 16 dan 32. 16 dan 32 untuk soket sahaja. Soket berkadaran 13 ampere sahaja. Okey. Untuk MCB yang pertama, untuk litar kecil akhir yang pertama, start daripada MCB, dia membawa kepada dua soket, dua nos 13A soket outlet ni, ini adalah satu litar kecil akhir. Okey, dia adalah satu litar kecil akhir.
So dekat sini kita boleh tengok untuk untuk 16 ampere untuk soket kita ada 4 litar kecil akhir. Ya. Baik. Ah, so di sini kita boleh tengok ada untuk satu MCB yang sama 16 ampere, walaupun satu MCB berkadar 16 ampere boleh kawal 4 litar jejari soket 13 ampere, namun di sini dia pecahkan kepada dua sahaja. Dia pakai dua sahaja. Sama juga dengan yang nombor 2 ni. Satu 16 ampere, satu MCB. Dia pakai, dia didawaikan sebanyak dua soket arus keluar. Dua soket outlet, soket keluar lah. Okey. Pun sama pada litar akhir, pada litar kecil akhir yang ketiga, kita boleh tengok. So total sekarang untuk litar jejari, 16 ampere litar jejari 16 ampere litar jejari, kita ada 6 soket. Padahal cukup kita nak pakai 3, tapi kita pakai 2, 2, 2 lebih baik. Jikalau di masa hadapan kita rasa nak buat penambahan pendawaian yang baru, so kita boleh looping saja daripada wiring kita yang lepas. So dia boleh cover, dia boleh tambah lagi 2. So jadikan dia 4 sebagai maksimum kan. So sekarang kita dah ada 2, kita tambah lagi 2. Awak boleh tambah lagi 2 untuk pada setiap litar kecil akhir yang setiap satu ni. Itulah tujuan kenapa kita pada awalnya kita bezakan siap-siap. Kita bezakan siap-siap untuk setiap MCB tu mengawal berapa. So benda ni perlu dirancang. Bukan dah masuk site baru nak buat. Tak boleh. Rancang dahulu. Dia rancang untuk memudahkan kita pada masa hadapan. Walaupun owner tak nak panggil kita pada masa hadapan, dia panggil orang lain. So ini kita dapat memudahkan kerja dia. Kita jangan menyulitkan kerja orang, kita memudahkan kerja orang. So dah tak perlu nak buat pendawaian baru. Kalau dia nak tambah sekadar 2 soket, dia tak perlu buat pendawaian baru. Dia hanya ambil sahaja ataupun looping sahaja daripada pendawaian yang sedia ada. So dekat sini kita boleh tambah lagi 6 soket. 2 untuk setiap litar kecil akhir. Untuk setiap MCB ni kita boleh tambah lagi 2 soket. Okey, untuk litar kecil akhir ketiga dia memakai 32 ampere. Okey. 32 ampere secara automatiknya kita tahu itu adalah 1 litar gelang. 1 litar gelang. Cuma kita tak tahu litar gelang itu adalah sebesar mana litar gelang itu digunakan. Ataupun dia punya tempat secara spesifikasi kita tak tahu. Di situlah datangnya pula lukisan geometri. So kita boleh tahu sebab lukisan geometri, apabila lukisan plan, kita dapat lukisan plan, kita tengok siap-siap. Okey, ini adalah 1/100 keluasannya. So kita kira 1/100 di mana ditempatkan litar gelang kita itu adakah melebihi 100 kaki persegi. Maknanya dekat sini melalui lukisan plan dan juga lukisan pendawaian, kita boleh jangka siap-siap. So kalau ikut plan, sepatutnya litar gelang kita ni masih dalam keluasan 100 kaki persegi. Maknanya 10 kaki kali 10 kaki ke, ataupun 10 kaki kali 1 kaki ke, 2 kaki kali 50 kaki ke. Okey, masih lagi dalam 100 kaki persegi. So kalau kita nak buat pendawaian terbaru, kita nak tambah soket, kita boleh loop sahaja daripada soket yang di sebelahnya. So dekat sini kita boleh tahu dalam litar gelangnya ni mungkin kita kena bandingkan dengan lukisan plan dan kita dapat tahu dalam keluasan yang seperti lukisan plan, kita hanya ada 6 sahaja soket. Dan penempatan soket tu kita perlu tengok dekat mana kita nak letak soket kita tu, litar gelang. Okey, baik.
Sebagai assignment, ini saya nak awak lukis balik ini. Dan pastikan awak faham kenapa ada unit perpotong, meter, switch utama, ni PAB ni apa, dan juga untuk setiap MCB. So, cara nak melukisnya, apabila awak nampak kotak yang besar ni adalah melambangkan untuk setiap pendawaian yang kita buat dalam kita punya lukisan dihubungkan melalui grounding, iaitu pembunyian yang kita pasang dekat tanah lah, yang kita pasang dekat tanah. Ini adalah contoh litas skematik. Sebelum ni saya dah minta buat litas skematik. Okey, ini adalah litas skematik kedua saya minta awak buat. Okey. Okey. Itu adalah satu assignment. Yang kedua, itu adalah untuk satu fasa Okey, untuk 3 fasa pula saya minta awak untuk tengok dahulu dan juga cuba buat kembali 3 fasa ni berdasarkan contoh yang diberi ni. Berdasarkan contoh yang diberi ni, awak tengok balik rakaman ni. Kemudian awak buat balik untuk satu kertas, satu lukisan. So dekat sini dah ada dua. Satu fasa yang tadi. Ini adalah yang nombor 2. Untuk 3 fasa. Jadi fahamkan untuk yang dekat sini kalau awak boleh tengok, kita ada 3 color. Red, iaitu dia membawa kepada fasa merah. Yellow membawa fasa kuning. Dan juga B, fasa blue. Sebab itu red, yellow, blue, RYB ini ditanda pada lukisan skematik supaya kita kenal pasti fasa kipas di ruang tamu kita pakai fasa apa. Kalau rumah besar 4 tingkat kan, rumah 4 tingkat. Tingkat 2 kita pakai untuk lampu, kita pakai fasa kuning sahaja. So apabila kita nak matikan, kita hanya fokus kepada fasa kuning saja. Kita dah tak tengok fasa merah, dah tak tengok fasa biru, dah tak tengok. Kita fokus kepada fasa yang ada saja. Contoh dekat sini awak boleh tengok. Untuk red, yellow, blue sebenarnya dia sama macam single phase, tapi single phase dia digabungkan jadi banyak-banyak. So kita nak bezakan antara single phase 1, single phase 2, single phase 3 adalah berdasarkan warna fasa dia. Sebab itulah dia dipanggil 3 fasa. Maknanya di semua ni adalah, jikalau kita nak buat, awak kira dia di bawah 63 ampere, dia dikira sebagai satu fasa. Bila satu fasa, cukup kita gunakan untuk fasa merah saja. Apabila apabila ada 3 single phase digabungkan dalam satu litar, itulah dijadikan 3 fasa. Dia sebenarnya sama saja. Red, yellow, blue. Okay, so ini saya minta awak buat dahulu sebagai pengenalan macam mana nak melukis lukisan skematik pendawaian rumah kediaman. Okay, baik. Okay, setakat ni itu sahaja dahulu untuk 2 assignment ni. InsyaAllah ada lagi satu rakaman untuk kita ganti kelas yang minggu lepas. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.